Habis sebatang rokok, Abang Jeff tengok Din. Mana pula dia ni? Cari punya cari, memang tak ada. Bila dah yakin yang tadi tu bukan Din, Abang Jeff pergi bilik air, cuci muka, baca apa yang patut, naik katil balik, sambung tidur semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan sebuah cerita yang bagi saya cukup menyeramkan, mendebarkan, keliru dan macam-macam rasa lagi. Dan cerita ni telah dikongsikan oleh Tengku Jeffrey Alhamri, yang saya panggil Abang Jeff, tentang pengalaman beliau selama menjalankan tugas di bahagian pantai timur Malaysia, iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada beliau sebab izinkan saya kongsikan cerita ni. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa ada behind the scene di akhir video. Yang mana belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Tahun 2009, Abang Jeff banyak dapat job dari agensi kerajaan belah pantai timur dan memerlukan dia tinggal di Pahang, Terengganu dan Kelantan untuk beberapa hari. Job pertama bermula di Pahang, lebih tepat lagi di Kuantan. Abang Jeff dengan kawan dia bernama Din, bukan nama sebenar ya, sewa 2 buah bilik di sebuah hotel yang boleh dikatakan antara hotel mewah di Kuantan ni, yang akan dijadikan markas operasi selama beberapa hari dekat sana. Sesampainya di bilik, Laut Cina Selatan di luar balkoni jadi pemandangan bila bangun pagi. Tapi bila malam, gelap gelita dan menyeramkan. Malam kedua, dia nak ajak tidur sekali dekat bilik dia, sebab dia bagi tahu pintu dekat balkoni dia tu kena ketuk, dan sekali-sekala pintu bilik depan pun ada kena ketuk juga. Abang Jeff cakap perasaan je tu, walaupun dia pun ada kena macam tu juga, tapi Abang Jeff anggap itu semua gangguan biasa dekat hotel-hotel ni. Hari ketiga, giliran Abang Jeff pula kena gangguan. Hari pertama dan kedua cuma ketukan dan gangguan biasa-biasa je. Hari ketiga ni nampak macam ganas sikit. Baru Abang Jeff nak tertidur, dia terjaga sebab pintu balkoni dia kena ketuk dengan kuat. Dan kalau ikut logik, masa tu dah pukul 2 lebih pagi. Siapa pula yang ketuk? Balkoni dia tingkat 4. Dengan mata yang masih mamai, Abang Jeff gagahkan diri buka pintu balkoni tu. Dia gosok mata. Bila pula si Din ada dekat balkoni bilik ni? Siap esok okok lagi. Abang Jeff tanya Din bila dia masuk. Tak ada jawapan, cuma hembusan asap rokok yang dihembus ke arah Abang Jeff. Dalam keadaan mamai tu, dia nak ambil sebatang rokok bagi dekat Abang Jeff. Tak banyak soal, Abang Jeff terus nyalakan rokok sambil berdiri dekat balkoni, pandang tempat ke arah laut yang gelap gelita. Langsung tak nampak apa-apa, yang dengar cuma ombak dan kesejukan tiupan angin laut. Habis sebatang rokok, Abang Jeff tengok Din. Mana pula dia ni? Cari punya cari, memang tak ada. Bila dah yakin yang tadi tu bukan Din, Abang Jeff pergi bilik air, cuci muka, baca apa yang patut, naik katil balik, sambung tidur semula. Boleh pula benda tu tinggalkan bau yang hanya dalam bilik
Tapi Abang Jeff malas nak layan. Besoknya Abang Jeff malas nak bagi tahu Din, takut nanti dia jadi seram dan mesti dia nak tidur sebilik dengan Abang Jeff. Mereka buat kerja dekat site cepat-cepat sebab nak ke Terengganu pula, sambung kerja dekat sana. Dalam kereta, masa dalam perjalanan balik ke hotel, Din tanya Abang Jeff, semalam ada tak masuk bilik dia? Lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Terbalik pula. Patut Abang Jeff yang tanya dia. Abang Jeff cakap, tak adalah, mimpi je kot. Tapi dia cakap dekat ashtray dalam bilik dia ada rokok Abang Jeff. Bertambah pelik pula ni. Bila sampai je hotel, cepat-cepat mereka masuk bilik Din, periksa puntung rokok tu. Memang betul jenama rokok yang Abang Jeff hisap. Din cakap semalam dia siap borak-borak dengan Abang Jeff lagi, tapi dalam keadaan mamai lah. Tak jelas sangat apa yang mereka borakkan. Abang Jeff pun terus ceritakan apa yang dia alami semalam. Tenganga mulut si Din tu. Tak tunggu lama, mereka kemas barang-barang untuk check out. Dekat reception, masa nak serahkan kunci bilik masing-masing, Abang Jeff perasan macam ada yang memerhatikan mereka. Mungkin perasaan je kot. Masa nak kereta pula, masa nak ke kereta pula, ada seorang pakcik ni tegur mereka. Pakcik tu tanya, semalam mereka dekat hotel ni ada tak kena gangguan? Bila nak jawab, pakcik tu dah hilang. Mana pakcik tu? Siang-siang pun kena ganggu. Masa tu petang lah, dalam pukul 6 lebih. Tak banyak cakap, kelang kabut mereka masuk kereta. Din start enjin kereta, terus bergerak keluar dan masuk ke jalan besar. Baru perasan laptop si Din tertinggal dekat tepi kaunter. Nak tak nak kena patah balik. Sampai dekat hotel, Din berlari ke kaunter. Takutlah hilang laptop tu. Semua kerja ada dalam tu. Kalau hilang memang pening kepala. Abang Jeff yang tunggu dalam kereta ni rasa macam lama pula dia pergi. Masa tu dah nak masuk maghrib. Sunyi pula depan hotel ni. Handphone Abang Jeff berbunyi. Dia beritahu laptop dia tak ada dekat tepi kaunter. Abang Jeff terus matikan enjin kereta, bergegas ke kaunter. Kemudian Abang Jeff suruh staff dekat kaunter tu panggil manager atau siapa-siapa yang berkenaan, nak minta tolong periksa CCTV, tengok siapa yang terambil atau ambil laptop si Din ni. Security manager datang dan bawa mereka ke bilik kawalan keselamatan. Periksa. Nampak seorang pakcik ni, mungkin cleaner, alihkan laptop si Din ni. Tapi pakcik ni lah yang tegur mereka dekat laluan parking tadi. Abang Jeff tanya manager, siapa pakcik tu? Dia pun tak kenal. Panik juga masa tu. Periksa lagi video tu. Kemana pula pakcik ni pergi? Periksa. Tiba-tiba manager tu dapat panggilan dari staf hotel, bagi tahu yang laptop Din dah jumpa, tapi dekat bilik Din. Lepas ambil laptop, mereka memang tak tunggu dah. Ucap terima kasih, terus pergi dekat kereta dan mulakan perjalanan. Dalam kereta, mereka berdua tak tenang duduk. Rasa macam-macam dalam kepala ni. Memang tak tenang langsung. Bayangan pakcik tu masih jelas dalam kepala masing-masing. Siapa pakcik penuh misteri ni? Mereka lupakan kejadian tu dan tak nak fikir dah tentang pakcik tadi, sebab jalan yang akan mereka tempuh ke Kuala Terengganu tu boleh tahan seramnya. Lewat malam pula tu. Masa tu LPT2 belum siap lagi. Bayangkanlah laluannya ikut pesisir pantai. Risau juga nak teruskan atau tidur dekat cerating. Tu memang antara perancangan awal, tapi memandangkan besok pagi kena ada dekat site dekat Kuala Terengganu, mereka buat keputusan untuk teruskan perjalanan. Alhamdulillah, sampai dekat Cukai Kemaman lebih kurang pukul 10 malam. Mereka berhenti makan. Lambat sampai sebab Abang Jeff bawa kereta terlalu berhati-hati dengan hujan lebat sepanjang jalan. Lebih kurang pukul 9 malam, mereka teruskan perjalanan, siap bungkus air Nescafe lagi. Giliran Din pula bawa kereta. Dia suruh Abang Jeff pasangkan lagu-lagu kegemaran dia lah, lagu-lagu rock kapak. Abang Jeff pun ikut je lah. Satu persatu lagu-lagu berhantu rock kapak keluar. Memanglah yang jiwang, sampai mengantuk Abang Jeff. Tengah mata mamai-mamai tu, lagu Bayangan Gurauan keluar. Abang Jeff terus jadi segar pula. Din, kat mana kita ni? Tanya Abang Jeff. Terkejut si Din bila Abang Jeff segar dia. Laluan yang mereka lalu ni, kiri kanannya sepatutnya gelap, tapi ni bercahaya, macam ada pesta. Terang benderang. Padahal masa tu dah lebih kurang pukul 12 ke 1 pagi dan laluan ni sepatutnya hutan belukar. Macam mana si Din ni boleh tak perasan? Padahal Abang Jeff yang tengah mamai ni dengan jelas nampak cahaya dekat kampung tu. Abang Jeff suruh Din berhentikan kereta. Bukan nak tunjuk berani, tapi nak pastikan jalan yang mereka lalu ni betul-betul jalan tar dan jalan yang menghala ke Kuala Terengganu. Turun dari kereta, Abang Jeff tengok kiri kanan dulu. Din ikut keluar sekali. Ya Allah, apa benda dekat seberang jalan tu? Cahaya terang benderang datangnya dari jamong yang dipasang dekat pokok, dan sekali pandang
kawasan kampung tu penuh dengan penduduk zaman lama bertanjak macam pahlawan Melayu. Macam kena pukau pula si Din ni. Siap dia nak melintas jalan bagai. Cepat-cepat Abang Jeff azan kuat-kuat, sampaikan Din terkejut. Dan nyaris dia nak kena langgar dengan sebuah kereta yang tiba-tiba muncul dari arah Kuala Terengganu. Dengan hon yang kuat, kereta tu mengelak ke bahu jalan, nyaris terlanggar tiang elektrik. Abang Jeff dengan Din berlari dekat ke kereta tu lah. Pemandunya lelaki Cina, umur dalam 40-an, masih terkejut dan sampai dekat kereta tu boleh pula dia terjerit-jerit, hantu sambil membebel. Mereka berdua tenangkan lelaki Cina tu dan suruh dia bawa kereta elok-elok. Nasib baik tak ada kejadian yang lebih buruk dari tu lagi. Lepas lelaki Cina tu gerak, baru mereka perasan kampung yang terang benderang tadi dah hilang, dan yang dekat depan mereka sekarang dah bertukar jadi hutan belukar. Apa lagi, cepat-cepat mereka berdua masuk dalam kereta. Alhamdulillah, kereta tak buat hal, elok je jalan. Mereka teruskan perjalanan. Cuaca pun cantik, tak hujan, bulan cerah. Tak lama kemudian mereka berhenti dekat stesen minyak yang paling dekat dengan Bandar Dungun. Cuci muka, perkena Nescafe bungkus tadi. Tengok jam masing-masing, dah dekat pukul 3 pagi. Kalau lambat sampai, memang besoknya mereka kena buat kerja dalam keadaan mengantuk lah. Abang Jeff suruh Din sambung bawa kereta sebab badan dia terasa penat sangat dan mata pun dah kuyuh. Dalam kereta, Abang Jeff pasang baliklah lagu-lagu kegemaran si Din ni. Tak lama lepas tu, Abang Jeff tertidur. Sedar-sedar, Din kejutkan. Dah sampai hotel tempat mereka menginap untuk beberapa hari ni. Jam dah masuk pukul 5 pagi masa tu. Uruskan mana yang patut dekat kaunter. Staf hotel ni macam pelik pula tengok mereka berdua. Mungkin sebab dua-dua tengah serabai kot. Masuk-masuk je bilik, tak tunggu lama dah Abang Jeff terus ke bilik air, bersihkan badan. Bau badan masing-masing dah macam bau ikan. Alhamdulillah, boleh rehat kejap dekat dalam bilik. Din dah terbongkang atas katil. Kali ni mereka sebilik, duduk sekali walaupun bilik dah tempah 2 buah. Kesian pula muka si Din ni, macam minta simpati je. Abang Jeff memang tak ada rasa apa-apa dah. Mungkin pengalaman sebelum-sebelum ni yang banyak mengajar dia dalam menguruskan hal-hal pelik ni. Atau mungkin diri dia takut dia dah hilang. Dalam masa menunggu masuk waktu subuh tu, Abang Jeff biarkan tingkap bilik terbuka, bagi angin laut masuk sambil belik-belik Al-Quran kecil yang memangnya dibawa ke mana-mana. Bilik yang menghadap laut lagi, terdengar sayup-sayup suara orang mengaji. Damai dan tenang rasanya. Masuk waktu, Abang Jeff kejutkan Din. Din. Mata Din terbeliak, merah menyala, tepat pandang Abang Jeff. Allah, apa lagi ni? Tiba-tiba dia menggeletar. Mulut berbuih macam kena sawan. Abang Jeff jadi kelu, terkaku, tapi masih tenang. Tak nak buat sesuatu yang akan menyusahkan jiran-jiran bilik bersebelahan. Abang Jeff biarkan dia macam tu dalam 5 hingga 10 minit sambil baca ayat kursi macam berbisik. Meremang bulu tengkuk Abang Jeff masa tu, bermakna mereka belum bebas dari gangguan. Entah entiti mana pula yang ikut mereka ke Kuala Terengganu ni. Kemudian Abang Jeff ambil air botol mineral, tuang dalam cawan, bacakan ayat kursi dan jirus ke muka Din. Din mengelupuh. Perlahan-lahan Abang Jeff bisikkan azan ke telinga Din. Dan tiba-tiba deruan angin dari bilik menerpa langsir tingkap yang sememangnya terbuka. Allahu Akbar. Abang Jeff terus laungkan azan dengan kuat ke arah tingkap. Kali ni dengan jelas Abang Jeff nampak kelibat perempuan berambut panjang dekat bucu balkoni. Cepat-cepat Abang Jeff tutup tingkap bilik, biarkan kelibat tu dekat luar. Kalau dilayan, mungkin dengan dia sekali kena rasuk. Abang Jeff tengok dia tengah gosok-gosok mata. Mungkin mamai kot. Abang Jeff simbah muka dia lagi. Tiba-tiba dia tanya Abang Jeff, jam dah pukul berapa? Maknanya dia tak sedar apa yang berlaku. Abang Jeff toleh ke tingkap. Kelibat tu dah hilang. Alhamdulillah. Abang Jeff suruh dia nak ambil air sembahyang, ajak dia solat subuh sekali. Lepas solat, Abang Jeff setkan jam. Mereka kena sampai dekat site dalam pukul 10 pagi. Jadi ada masa lagi untuk berehat. Abang Jeff tidur dekat bawah dan biarkan Din tidur atas katil. Kesian juga tengok dia, macam-macam gangguan dia kena hadap. Masa sarapan pagi, Din buka cerita masa dekat Kuantan dia berkenalan dengan seorang perempuan yang kerja tak jauh dari kawasan site mereka. Dan dalam perkenalan singkat tu, Din berjanji nak serius jalinkan hubungan dengan perempuan tu. Din bujang lagi masa ni. Kadang-kadang dia rasa perempuan tu macam ada dalam bilik hotel dengan dia, tapi bila dia periksa betul-betul, tak ada sesiapa pula. Masa mereka nak check out pula, sepatutnya perempuan tu datang, tapi sampai kesudah tak muncul-muncul. Yang peliknya,
Din cakap dia tak tahu nama, alamat dan nombor telefon perempuan tu. Dia macam kena pukau. Dalam perjalanan, lepas mereka singgah stesen Petronas Dungun tu, masa ni Abang Jeff tidur. Din bagi tahu kereta yang datang dari arah bertentangan nyalakan lampu tinggi dan dia sendiri dapat rasakan ada benda berpaut dekat bumbung kereta mereka masa tu. Kemudian Abang Jeff tanya Din, dia sedar tak yang dia kena rasuk tadi? Din geleng kepala. Tak kejut dia. Memang Abang Jeff perasan ada 2-3 kali Din hilangkan diri masa mereka tengah kerja, tapi dia tak indahkan pun. Masa nak ke kereta tu, Abang Jeff terjumpa dengan staf hotel yang sambut mereka check in pagi tadi. Mungkin dia dah habis shift atau mungkin dia nak balik rumah kot. Sambil berjalan tu, Abang Jeff sempat tanya lagi kenapa masa nampak mereka pergi tadi dia macam pelik, dan Abang Jeff perasan masa tu muka dia berubah macam takut-takut. Staf jawab perlahan je macam berbisik. Dia tak nampak apa-apa, cuma masa mereka sampai tu dia rasa seram sejuk, meremang bulu roma, dan dia rasa macam ada bayang-bayang yang ikut Abang Jeff dan Din tadi. Entahlah, mungkin perasaan dia je kot. Abang Jeff pun tak bagi tahu apa yang mereka alami pagi tadi. Perjalanan diteruskan. Mereka sambung kerja dan bercadang nak selesaikan kerja-kerja dekat Terengganu ni dalam masa 2 hari, dan lepas tu selesaikan kerja-kerja dekat Kelantan pula. Kerja mereka ni dekat dengan jeti nelayan. Kerja yang agak renyah. Kena tunggu jeti tu kosong dulu tanpa ada aktiviti nelayan, baru kerja bermula. Sepatutnya kerja ni mereka kena buat pukul 10 pagi, tapi disebabkan keadaan kawasan yang masih sibuk dengan aktiviti nelayan, mereka terpaksa tunggu. Penat menunggu, mereka buat keputusan nak selesaikan kerja dekat Besut dulu. Sampai dekat Besut pun dah petang. Cadangnya selesai dekat sini dulu, besok boleh sambung dekat Kuala Terengganu balik. Rehat semalam, pagi lusa terus sambung buat kerja dekat Kelantan. Dalam pukul 6 petang macam tu, mereka mula turunkan barang-barang untuk buat kerja. Rasanya tinggal mereka berdua je dekat tepi laut tu, tapi rasa macam nak cakap ramai orang. Memang mereka berdua je, tapi perasaan ni macam ada yang memahati. Kemudian Abang Jeff suruh Din buat kerja cepat-cepat, tapi disebabkan barang yang mereka bawa pun boleh tahan beratnya, dan boleh pula masa tu genset yang Abang Jeff bawa boleh jam. Kena buat manual semuanya. Mau sampai lewat malam baru siap. Penat sangat rasanya kalau buat manual ni. Dengan peralatan yang berat tu, kena sangkut dekat bahu macam galas beg budak sekolah tu. Tak apalah, pelan-pelan buat, janji siap. Berhenti kejap dengan azan maghrib. Nak cari surau memang tak ada lah. Jadi Abang Jeff ajak Din ambil air sembayang, bentang sejadah dekat tempat yang paling bersih. Siap Din komat, mereka pun mulakan solat maghrib. Abang Jeff jadi imam. Masa ni Abang Jeff dapat rasakan mereka bukan solat berdua je. Lepas baca Al-Fatihah, Abang Jeff dengar ada suara lain selain suara Din mengaminkan bacaan dia tu. Tapi mereka berdua tenang je sehinggalah solat selesai. Kemudian mereka sambung kerja. Abang Jeff dekat sebelah utara, Din pula dekat belah selatan. Kalau nak minta tolong, tak tahu nak minta tolong dekat siapa. Menyesal pula rasanya sebab tadi pengurus JT ada tanya kalau nak pakai budak bekerja. Bagi tahu dia, Abang Jeff ingat semuanya berjalan lancar, jadi dia cakap tak perlulah. Sekali kena pula macam ni. Abang Jeff tengok jam dah dekat pukul 12 malam. Kerja tak siap lagi. Berdengung dah kepala rasanya. Lebih kurang setengah jam tak jumpa Din, dan dia pun tak cari Abang Jeff. Takkanlah buat kerja tak ada bunyi langsung. Pelik pula tu. Abang Jeff letak barang-barang kerja dia, cari Din. Pusing punya pusing. Abang Jeff nampak Din tengah duduk bersila sambil perhatikan sesuatu dekat kawasan gelap. Kawasan paling hujung jeti ni dekat dengan laut. Abang Jeff tak segar. Dia datang perlahan dan duduk sebelah Din. Kemudian tanya Din, dia tengah buat apa? Din berbisik dekat telinga Abang Jeff. Dia tanya Abang Jeff, nampak tak apa yang dia nampak? Abang Jeff tengok betul-betul apa yang ada dekat depan Din. Lama Abang Jeff tengok, siap gosok-gosok mata lagi. Baru nampak ada 7 orang perempuan tengah menari dengan berpakaian macam puteri raja zaman dulu-dulu. Tak jauh dari depan mereka. Dengan liuk-lenggok dia, lemah gemalannya, kebaya ketat, selendang kuning. Abang Jeff dengan Din macam terpaku. Background muzik memang gemersik, meremang bulu tongkok, rasa macam ulit mayang. Memang mengasyikkan. Tapi mana pemuziknya? Tiba-tiba handphone Abang Jeff berdering. Pum. Terus dia tersentak. Cepat-cepat Abang Jeff laungkan azan, dan kali ni dia dapat rasakan angin dari laut menerpa dengan kuat sampai si Din ni melompat. Kemudian Abang Jeff perhati kawasan sekitar.
memang menyeramkan. Mereka tak tunggu dah, terus kemas barang-barang. Abang Jeff dapat rasakan macam ada yang tak kena dalam perjalanan kerja mereka ni. Lepas satu-satu gangguan dalam perjalanan balik ke Kuala Terengganu, ada juga Abang Jeff tanya dekat Din, dia ada bawa apa-apa barang yang memungkinkan benda-benda mistik ni ikut mereka. Tapi Din senyap je. Kali ni Abang Jeff yang bawa kereta pula. Dan sepanjang perjalanan tu, dia banyak berzikir dan baca apa yang patut. Berdoa semoga segala urusan mereka dipermudahkan. Din tertidur kepenatan. Penat betul kali ni, kena patah balik ke hotel dekat Kuala Terengganu. Esoknya nak sambung kerja lagi. Perjalanan ke Kuala Terengganu terasa macam terlalu jauh. Kereta yang Abang Jeff drive ni, bawa ni, macam tak cukup power. Tekan pedal minyak, bunyi je kuat. Tapi tengok meter, bergerak cuma 40 hingga 50 km sejam je. Mata dah mengantuk sangat, tapi terpaksa gagahkan juga. Dengan lagu Bayangan Gurauan entah beberapa kali main dekat player pun tak ingat. Rasa lagu tu macam berhantu pula masa ni. Alhamdulillah, mereka sampai dekat hotel dengan selamat walaupun dah lewat. Masuk je bilik, cepat-cepat Abang Jeff bersihkan badan. Ingat nak ajak Din solat isyak sekali, tapi tengok-tengok atas katil dia dah hanyut dah. Tak apalah, Abang Jeff teruskan niat solat isyak dan bertahajud sekali. Lepas solat tu, Abang Jeff tertidur masa baca Al-Quran. Dalam pukul 9 pagi, Abang Jeff terkejutkan Din, suruh dia siap-siap nak selesaikan kerja yang tertangguh dekat Kuala Terengganu ni lah. Memang mereka berdua sangat penat. Kalau ikutkan, nak je mereka stop dulu kerja dan berehat dalam sehari dua dekat Kuala Terengganu ni sebelum sambung kerja semula. Memandangkan lepas urusan dekat pantai timur ni, mereka kena selesaikan tugasan dekat Sabah pula. Nak tak nak terpaksa kena selesaikan juga mengikut perancangan awal. Tak ada apa dah berlaku lepas kejadian ulit mayang dekat Besut tu. Mereka buat kerja dengan bantuan anak-anak tempatan dan selesai tugas dekat Terengganu dengan jayanya. Selesai tugasan dekat Besut agak lewat juga. Dalam pukul 11 malam, mereka teruskan perjalanan ke Tok Bali, Pasir Putih. Dekat sini ada kawan yang uruskan penginapan dan kelengkapan urusan kerja mereka nanti. Penginapan yang kawan ni tempah, kalau ikutkan boleh tahan mahal, tapi memang cantik dan menarik. Ada swimming pool tepi laut, tapi bilik tak menghadap laut lah. Sampai je, mereka ambil satu bilik besar untuk berdua. 2 katil single, selesa sangat. Hari pertama dekat sini, semuanya berjalan lancar, tak ada gangguan dan mereka berdua rasa seronok pula buat kerja dekat sini. Kerja mereka dekat sini dipermudahkan lagi bila owner resort yang baik hati sediakan serba-serbi dari sarapan, lunch dan makan malam. Kira semua tu termasuklah dalam pakej penginapan ni. Dan yang paling best, owner suruh mereka bawa 2 orang pekerjanya untuk bekerja dengan mereka berdua selama berada dekat Pasir Putih ni lah. Jadi tak payah pening dah nak cari co-worker. Kejadian pertama bermula dekat sini. Sebelum masuk waktu maghrib, Abang Jeff dengan Din lepak dekat kolam renang sambil bincang tentang kerja besoknya. Abang Jeff nampak jelas owner resort ni berjalan ke arah kolam renang. Mula-mula Abang Jeff ingatkan pelancong luar sebab cuma bertuala, dan sampai dekat depan mereka boleh pula dia buka tuala masuk dalam kolam tanpa seurat benang. Ya Allah, terkejut Abang Jeff dengan Din. Untuk pengetahuan, owner ni dah berumur rasanya dalam 60-an. Apa lagi Abang Jeff dengan Din angkat barang atas meja terus berjalan menghala ke bilik. Owner ada pula dekat restoran dalam resort ni. Melambai pada mereka, ajak makan sekali. Mereka saling berpandangan, tak berkata sepatah pun. Terus mereka ke bilik. Depan pintu bilik dah tersedia makan malam untuk mereka malam ni. Rancangannya lepas maghrib mereka nak cari makanan yang terkenal dekat sini, Maggi Ketam, dan memang dekat depan pintu bilik dah tersedia Maggi Ketam. Mereka batalkan niat nak keluar malam ni. Lepas solat maghrib, makan malam. Din senyap je, mungkin masih kepenatan. Jadi Abang Jeff biarkan Din layan TV. Dia pula pergi telefon isteri. Tengah borak-borak dengan isteri tu, tiba-tiba Abang Jeff terhidu bau yang sangat hanyir sampai rasa nak termuntah. Abang Jeff tengok Din, tak ada. Mana pula perginya si Din ni? Abang Jeff cari dekat bilik air sampailah keluar bilik. Pintu masih berkunci dari dalam tau. Din keluar bilik tak buka kunci ke? Mula-mula memang Abang Jeff panik, tapi bila difikir balik, mula dari Pahang, Terengganu sampailah dekat Kelantan ni, gangguan-gangguan ni membuatkan dia lebih kuat.
Maksudnya Abang Jeff memang dah bersedia dengan macam-macam perkara yang tak diingini berlaku. Kemudian Abang Jeff terus cari si Din ni dalam pekat malam tanpa lampu suluh, cuma dengan bantuan lampu handphone, cahaya bulan dan sama-sama lampu resort yang kelam ni. Dalam resort tu Abang Jeff rasa ada 2-3 bilik je yang berpenghuni. Kedudukan masing-masing jauh. Reception dan kaunter memang dah kosong, tak ada orang. Dengan siapa dia nak minta bantuan cari Din ni? Abang Jeff cuba telefon kawan yang dekat Pasir Putih ni. Dia ada dekat Kota Baru pula. Pening. Takkan nak biarkan Din hilang. Abang Jeff teruskan mencari. Sekali-sekala dia cuba telefon Din, tak dapat. Abang Jeff memang dah nak telefon polis dah nak masa ni, nak minta bantuan. Masa nak dial 999 tu, handphone dia bunyi. Din telefon ni. Abang Jeff terus angkat. Din cakap dia dekat tepi laut. Ya Allah, masa bila pula dia pergi laut? Cepat-cepat Abang Jeff pergi ke lokasi dia yang tak jauh dari kolam renang resort tu. Tercengang Abang Jeff, tapi dia cuba tenangkan diri bila Din cakap masa mereka nak ke bilik dari kolam sebelum maghrib tadi, dia nampak Abang Jeff menuju ke laut. Tu yang dia hala ke laut, bukan ke bilik. Abang Jeff pula ingatkan yang dengan dia kat bilik tu Din. Sudah. Aduh, maknanya yang ikut Abang Jeff ke bilik solat maghrib, makan Maggi ketam dekat bilik tu bukan Din lah. Patutlah senyap je, tak banyak bersembang si Din dekat bilik tu. Ya Allah, Abang Jeff tanya Din, nak tidur sini atau tempat lain? Din cakap tak apalah, mungkin besok kita fikirkan. Sampai dekat bilik, kawan yang dari Kota Baru tu dah tercegat depan pintu. Dia punyalah panik. Kawan tu Abang Jeff panggil Aware je. Aware tanya macam-macam lah, tapi itulah nak bagi tahu kisah benar, nanti dia tuduhnya kita ada-adakan cerita je. Sebab resort ni memang famous. Tak naklah apa yang jadi hari ni merosakkan reputasi resort tu. Jadi Abang Jeff bagi tahu ala kadar je. Malam tu mereka tidur bertiga dalam bilik tu, tapi rasanya bilik tu mereka rasa macam ada penghuni lain. Rasa macam padat sangat. Padahal bilik tu punyalah besar. Dekat nak masuk waktu subuh, Abang Jeff terjaga. Dia nampak Web masuk bilik air, tapi Awet tengah tidur lena atas sofa. Dia tengok Din pula tengah berdengkur atas katil dia. Aduh, Abang Jeff beranikan diri pergi periksa sendiri bilik air tu. Okey, yakin memang tak ada orang dalam bilik air tu. Perasaan dia je kot. Kemudian Abang Jeff tutup pintu bilik air, bersihkan badan sebelum berwuduk. Tiba-tiba terdengar macam suara orang bercakap dekat luar. Kuat juga. Sekali-sekala macam dengar suara orang mengaji. Nak kata surau masjid ada berdekatan, tak ada pula, sebab resort ni memang jauh dari semua fasiliti tu. Abang Jeff abaikan je, kejutkan Aware dan Din, ajak solat subuh berjemaah sekali. Makin ditarik selimutnya pula. Masa tengah-tengah Abang Jeff baru nak takbir tu, zup, telinga kiri Abang Jeff terasa macam ada yang lempang. Cuma angin tapi terasa dekat dengan telinga. Abang Jeff toleh ke kiri, kanan, tak ada siapa. Dia teruskan solat. Lepas tu dia sambung tidur. Bila bangun, masa nak gosok gigi, nampak jelas ada kesan kena tampar. Abang Jeff biarkan je. Cuma terasa telinga macam ada gangguan sikit, berdengung. Zoom. Keluar pergi sarapan dekat resort. Sambil berjalan beriringan bertiga tu, dia dengan Aware pelik dengan kesan dekat muka Abang Jeff. Serentak pula mereka bertanya. Abang Jeff cuma angkat bahu. Tahu? Dia dengan Aware cuma saling berpandangan. Masa sarapan ni lah baru Abang Jeff buka cerita satu persatu dekat Aware. Dari Kuantan, sepanjang perjalanan sampailah ke Pasir Putih ni. Tapi Aware ni nampak tenang je dan tak terkejut pun. Kena selesaikan cerita ni hari ni juga, kata Aware. Kalau tak semua orang susah. Dah, Abang Jeff pula yang jadi pelik. Menurut Aware, semua kejadian yang berlaku sebenarnya ada kena-mengena dengan Din. Din yang mulakan semua angkara ni. Kalau ikut apa yang Aware ceritakan, dengan Din ni ada barang yang dibawa dari KL dan sepatutnya dia buang barang tu dekat Sungai Pahang, tapi dia tak buat. Dia bawa sekali ke mana-mana, dan sebab benda itulah segala makhluk dalam laluan mereka akan tertarik dan akan ikut ke mana saja Din pergi. Aware cakap Din ni degil, dan Din pula cakap dia boleh kawal, boleh bawa bincang, boleh buat duit, macam-macam lah. Rasa nak tangan-tangan kan je si Din masa ni. Abang Jeff tanya juga, apa barang tu? Aware geleng kepala. Dia suruh Abang Jeff tanya sendiri dekat Din. Din menunduk dan menangis. Allah, nangis pula si Din ni. Abang Jeff tanya lagi, tak ada jawapan. Abang Jeff segah dan tinggikan suara sampai orang sekeliling pun terkejut. Akhirnya
Din mengalah. Terkejutnya Abang Jeff ni bila dia letak barang tu atas meja. Kemudian cepat-cepat Abang Jeff ambil kain napkin, lap mulut atas meja tu. Dia tutup botol yang dalamnya ada benda pelik. Memang Abang Jeff tak sangka selama ni Din yang dia dah anggap macam adik sendiri sanggup buat benda tahayul mengarut simpan pula minyak pengasih. Abang Jeff tanya, nak buat apa dengan barang-barang tu? Alasan dia, nak senang orang awet, nak bagi kawan-kawan rapat dan tunduk dengan dekat dia. Allahu Akbar. Awet ajak ke bilik, selesaikan cara baik, dan untuk elakkan jadi perhatian dekat restoran resort yang makin lama makin ramai pula nak bersarapan tu. Abang Jeff memang dah hilang sabar dah masa ni. Penat dengan kerja lagi, rindu dengan isteri dengan anak-anak dekat rumah lagi. Kalau ikutkan hati, nak je Abang Jeff pijak je sedih masa ni. Tapi benda dah jadi. Abang Jeff bincang dengan Awai dan minta tolong dia untuk selesaikan tugasan selebihnya dengan Din dekat Kelantan ni. Abang Jeff dah hilang semangat dah. Dia kemas barang-barang, masukkan dalam beg dan minta tolong Awai hantarkan dia ke airport. Abang Jeff nak balik ke KL hari tu juga. Din pula terdiam. Abang Jeff keluarkan duit gaji Din dan Awai untuk baki kerja-kerja yang kena selesaikan dalam sehari dua ni. Selebihnya tanggungjawab dia. Kemudian Abang Jeff telefon pengurus negeri Kelantan, bagi tahu yang dia kena balik dengan alasan ada mesyuarat penting. Abang Jeff nekat kali ni. Dia nak ajar si Din sikit. Selama ni dia dah banyak bersabar sebab benda yang jadi dekat mereka selama ni puncanya dari kebodohan Din sendiri. Bodoh sangat nak cari rezeki halal tapi bawa benda yang memang pantang bagi Abang Jeff. Dari mula lagi Din ikut Abang Jeff, benda pertama yang Abang Jeff bagi tahu Din, tolong buang perkara-perkara ni. 1. Arak. 2. Judi. 3. Perempuan, pelacur dan lain-lain. 4. Sihir dan yang sewaktu dengannya. Benda asas ni memang Abang Jeff jauhkan selepas banyak perkara berlaku atas diri dia sebelum-sebelum ni. InsyaAllah, walau tak kaya, tapi kita tak akan susah dan menyusahkan orang lain. Dalam perjalanan ke airport tu, sekali lagi Abang Jeff suruh Din buang barang tu dekat mana-mana sungai yang berdekatan. Dan selebihnya, Abang Jeff harap Awai yang akan uruskan. Awai jadi orang kepercayaan Abang Jeff dan dia yang akan hantar laporan selepas ni. Kerja kena selesaikan juga, kalau tak semua kontrak mereka akan dibatalkan. Flight ke KL berlepas dalam lebih kurang 2 jam lagi. Abang Jeff tawakal dengan keputusan untuk biarkan urusan kerja dekat Kelantan ni diuruskan sendiri oleh Din dan Awai. Dalam flight, Abang Jeff terasa badan dia semua sakit-sakit. Akhirnya dia tertidur. Alright, itu dia pengalaman seram yang telah dikongsikan oleh Abang Jeff. Kalau sesiapa nak part kedua cerita Abang Jeff ni, boleh komen dekat di bawah part 2. Sebab ada lagi pengalaman dia ketika ada tugasan di Labuan dan Sabah. Jika anda ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh hantarkan ke alamat email di bawah ni atau join group Telegram saya. Dekat sana boleh kita memang bukan topik seram je, macam-macam topik yang boleh kita bualkan. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Astiosa. Abang Jeff tanya manager. Abang Jeff tanya manager tu, siapa pak? Abang Jeff tanya manager, siapa pakcik tu? Abang Jeff tanya manager, siapa pakcik tu? Dia pun tak kenal. Abang Jeff tanya pakcik tu, siapa pak? Abang Jeff 3, 2, 1. Abang Jeff Abang Jeff tanya manager 3, 2, 1. Lepas sambil tutup, mereka memang dah tak tunggu dah. Ucap terima kasih. Dalam kereta, mereka berdua tak tenang duduk. Rasa macam-macam dalam Tak lama kemudian, mereka berhenti dekat stesen minyak yang paling dekat. Kerja mereka ni berdekatan dengan jeti nelayan. Kerja yang angak. Kerja mereka ni dekat dengan jeti nelayan. Kerja yang angak pula. Kerja mereka ni Abang Jeff tengok betul-betul apa yang ada dekat depan dia ni. Lama Abang Jeff tengah pula. Tak ada apa dah berlaku lepas kejadian ulit mayam pula. Dan selesai tugasan dekat keluarga Terengganu ni. Aduh, tak ada apa dah. Sebelum masuk waktu maghrib, Abang Jeff dengan Din lepak dekat
Sebelum masuk waktu maghrib, Abang Jeff Dekat nak masuk Dekat nak masuk Dekat nak masuk waktu 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 subuh, Abang Jeff jaga. Nampak awal masuk masa tengah Abang Jeff nak takbirat. Masa tengah tuan. Masa tengah Abang Jeff nak dari mula lagi Abang Jeff dari mula lagi Din ikut Abang Jeff. Benda pertama yang abang dari mula lagi Din ikut Abang Jeff. Benda pertama yang Abang Jeff bagi tahu dia dari mula lagi Din ikut Abang Jeff. Benda pertama yang Abang Jeff